Jadi gabungan Merdeka Rakyat menuntut 7 kebebasan, dan kebebasan pertama yang dituntut ialah kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Kita tahu ya, sejak pilihan raya yang baru ini telah terdapat lebih 200 orang ya, ahli akademik, aktivis, pensyarah, wakil rakyat, cikgu dan juga kartunis ditahan di bawah berbagai akta. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput pemidato pertama kita, pengarah kebebasan suara Encik Adrian Lim, untuk memberikan pidato beliau. Terima kasih. Terima kasih saudara moderator. Salam sejahtera rakan-rakan sekalian dan salam Mansu Akta Draconian. Para hadirin sekalian, minggu lepas saya berada di Permatang Pau bersama beberapa rakan. Ada juga rakan-rakan dari Sabah Sarawak yang saya kata ini terpaksa turun untuk berkempen di pilihan raya kecil Pematang Pau. Dan ini termasuk tidak kira lah rakan-rakan dari UMNO Barisan Nasional ataupun PKR Pakatan Rakyat. Mereka semua termasuk menteri-menteri terpaksa turun untuk berkempen. Sebab jika kita lihat, ini kali kedua dalam sejarah Malaysia pengundi Permatang Pau terpaksa juga turun untuk mengundi kerana satu konspirasi politik pada tahap yang tertinggi. Kali pertama tahun 2008 dan kali kedua tahun ini. Hari ini hari ke-78 Ketua Pembangkang Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim meringkuk dalam penjara. Hari ini juga hari ke-78 seorang Ketua Pembangkang Malaysia disenyapkan. Tapi saya rasa ini bukan soal masalah pribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi satu helah setengah pihak bagi menekan suara pembangkang. My friends, our Prime Minister has made many U-turns since taking over in 2009. Kata nak hapus subsidi, tetapi lepas tu pula nak review. Kata harga minyak takkan naik, tetapi lepas tu kata nak review pula. Lepas tu kata GST akan menurunkan harga barang-barang, tapi suruh mahasiswa-mahasiswi sendiri masak pula. Ini saya rasa hairan sikit. Pada tahun 2012, Perdana Menteri juga membuat satu janji kepada semua rakyat Malaysia, dan janji ini disiarkan di kesemua saluran media arus perdana. And I quote this from his speech at the Attorney General's Chambers Annual Dinner in July 2012. This is what he said. Kerajaan telah membuat keputusan agar Akta Hasutan 1948 dimansuhkan. And of course with all the other excuses why it should be repealed. Tetapi malangnya pada November tahun lepas, dalam Perhimpunan Agung UMNO, beliau membuat satu U-turn, dan ini U-turn yang paling famous di sejarah politik Malaysia. Dan beliau mengatakan Akta Hasutan akan dikekalkan, malah ia juga akan ditambah baik. So saya rasa ini memang U-turn yang paling famous dalam sejarah politik Malaysia. Dan sehingga hari ini saya rasa sekurang-kurangnya lebih daripada 100 orang, termasuk pemuda-pemudi, wakil rakyat, peguam, pensyarah, kartunis, semua telah either ditangkap, direman, disoal siasat, didakwa, dan juga disabit kesalahan di bawah Akta Hasutan 1948. Saya rasa di negara maju, yang meringkuk dalam penjara atau lock-up adalah perogol, pencuri, perompak, dan semua penjenayah lah. Tetapi di Malaysia ia agak special, sebab yang meringkuk dalam penjara atau lock-up adalah ketua pembangkang,
musuh politik, ahli parlimen, wakil rakyat, peguam, profesor undang-undang, kartunis, mahasiswa dan murid yang berumur 14 tahun juga ditangkap untuk soal siasat. Apa kegilaan ini? Kita kena fikir. Saya rasa dari sudut mahasiswa, yang kita tuntut adalah persaingan politik dari segi idea, dari segi ilmu, dari segi kemahiran atau expertise. Bukan persaingan dengan memenjarakan atau membisukan suara pembangkang. Saudara-saudari yang sekalian, untuk memahami akta hasutan, kita wajib mengingati pokok asal akta hasutan ini. Di Malaysia, ia dikuatkuasakan pada tahun 1948. Dan ada dua faktor penting mengapa akta hasutan diperkenalkan. Pertama, yang menekan kebangkitan rakyat-rakyat di seluruh Asia Tenggara selepas Perang Dunia Kedua. Dan pada masa itu saya rasa moyang kita semua, tak kira siapalah, semua di sini moyang-moyang kita, saya rasa mereka percaya kebangkitan mereka akan menurunkan penjajah British. Dan kedua, cukai-cukai dan polisi-polisi yang memang menindas rakyat pada masa itu tidak dapat dipertahankan oleh pihak British. So dari segi itu, pihak penjajah perlu menangani isu-isu kebangkitan ini, dan akta hasutan diperkenalkan. Saya juga nak mengisahkan sesuatu dari Amerika Syarikat. Presiden kedua Amerika Syarikat, namanya John Adams. Beliau merupakan Presiden Amerika Syarikat yang kedua. Dan akta hasutan di United States pada masa itu dinamakan Aliens and Sedition Act pada tahun 1798. Pada asalnya, akta hasutan ini digunakan untuk orang asing. Tetapi lama-kelamaan warga-warga Amerika Syarikat juga ditangkap. Dan satu ahli kongres bebas, namanya Matthew Lyon, dia dihumban ke dalam penjara kerana penulisannya yang mengkritik Presiden John Adams. Dan mestilah rakyat Amerika marah dengan Presiden John Adams kerana menyekat kebebasan bersuara. Dan apa yang terjadi 2 tahun lepas tu dalam pilihan raya Presiden tahun 1800, Presiden John Adams kalah, dan Presiden ketiga Amerika Syarikat yang baru namanya Thomas Jefferson, beliau menang pilihan raya tahun 1800. Dan dalam his winning speech dia kata, ini revolusi, tetapi revolusi ini agak istimewa sebab dia tidak melibatkan sebutir peluru, dia tidak melibatkan pengorbanan nyawa, tidak melibatkan penumpahan darah, tetapi ini revolusi rakyat semakin rasional, revolusi yang menolak kerakusan kuasa, revolusi rakyat Amerika yang menuntut kebebasan bersuara, menuntut kebebasan berhimpun, menuntut kebebasan berpersatuan. So, revolusi yang sama seperti ini berlaku di Malaysia. Dan saya rasa rakyat Malaysia juga dahagakan kebebasan bersuara. So, kurang dari para hadirin sekalian, kurang daripada 48 jam lagi rakyat akan turun untuk menyuarakan bantahan terhadap GST. Rakan-rakan saya di Sabah juga mengadakan protes mereka di Kota Kinabalu. Dan saya rasa ini himpunan yang melibatkan seluruh Malaysia, tak kira Cina, India, Melayu, Iban, Kadazan, semua, dari semua pelusuk masyarakat pun terlibat dalam himpunan ini. So dalam ini saya nak mengingati pihak berkuasa supaya tidak menafikan hak berhimpun yang dijamin bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jangan sesekali ada pihak juga yang kata notis diperlukan, sebab notis 10 hari telah terbatal dalam keputusan Mahkamah Rayuan di kes Nik Nazmi against PP. My friends, we are living actually in an oppressive political climate and challenging times are ahead. And I feel that
Ini satu ujian untuk rakyat. Ujian rakyat untuk tanya sejauh manakah rakyat Malaysia membenarkan kerajaan melanggar perlembagaan persekutuan. Seperti yang dikatakan oleh Umar Al-Khattab, pemimpin masa depan dilihat melalui anak muda hari ini. So saya lihat banyak ada anak muda di sini, termasuk panelis-panelis di sini, dan saya rasa inilah pentas kita, ini suara kita, dan ini tuntutan kita. Kita tuntut supaya perlembagaan persekutuan dihormati, kita tuntut kebebasan bersuara, kita juga tuntut kebebasan berhimpun, dan kita tuntut kebebasan berpersatuan. Sekian, terima kasih. Saya Taca. Okey, itu tuntutan pertama ya, kebebasan untuk bersuara, kebebasan untuk berhimpun dan kebebasan untuk berpersatuan yang telah disampaikan oleh saudara Adrian ya, daripada mahasiswa Ganyang.